استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. قال الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-kibriya'u ridai. Sifat kebesaran itu ialah ridaku. Wal azamatu izari. Dan sifat kebesaran itu ialah merupakan kainku. Faman naza'ani wahidan minhuma. Maka siapa yang menanggalkan aku satu daripada keduanya, qadhaftu finnar, aku akan humbankan dia ke dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis daripada Ibnu Majah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis qudsi ini, al-kibriya'u ridai. Kibriya itu ialah ridaku. Wal azamatu izari. Dan sifat kebesaran itu ialah merupakan kainku. Al-kibriya sifat kesombongan. Al-azamah sifat kebesaran. Al-kibriya itu ialah ridaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal azamatu, sementara azamah sifat kebesaran itu izari ialah kainku. Faman naza'ani wahidan minhuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka siapa yang menanggalkan aku satu daripada keduanya, qazaftuhu finnar, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib.
Al-kibriya'u ridai. Rida ni hak ni, pakaian atas. Orang Arab ni akan pakai, orang Arab ni dia ada pakaian macam ni, letak sebelah kanan ataupun sebelah kiri, dia panggil rida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rida ni ialah merupakan pakaian yang dipakai oleh orang Arab. Seperti mana juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jubah juga ialah merupakan pakaian yang dipakai oleh orang Arab. Serban juga ialah merupakan pakaian yang dipakai oleh orang Arab. Kemudian serban, jubah dan rida, setelah Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, maka dia pun menjadi sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah kita faham daripada rida. Rida ni pakaian atas. Satu orang Arab, kalau dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berpakaian jubah dan telah pun buh sorban, tapi dia tak bawa rida ni, dia tak sebai di atas bahu dia, jadi dia telah memakai pakaian yang tidak sempurna. Jadi nak menyempurnakan pakaian dia, dia mesti ada hal ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka walaupun pakaian yang disebutkan tadi ialah pakaian yang orang Arab pakai, oleh kerana Nabi SAW itu ialah Rasul, maka semua yang dipakai oleh orang Arab, Nabi itu ialah orang Arab, maka sejak daripada Nabi diangkat sebagai Rasul, maka dideklarkan semua yang dipakai oleh orang Arab itu, yang Nabi pakai itu ialah sunnah. Dia tak timbul lah, tu orang Arab, kita Melayu pakai buat-buat, tak baca lah. Dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh kerana Nabi pakai, maka dia ialah merupakan sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka oleh kerana pakaian-pakaian tadi ialah sunnah, maka bila mana kita pakai, maka dia ada kebesaran dan kekuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada kebesaran dan kekuatan. Itulah yang dikatakan kelebihan-kelebihan yang ada pada sunnah. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pakai kepiah atas kepala ni. Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama ada Nabi SAW di atas kepalanya ada kepiah saja, ataupun di atas kepala Nabi itu ada kepiah dan sorban, maka dia ialah sunnah. Maka bila mana dia sunnah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di mana tempat, di mana sahaja kita pakai pakaian yang disebutkan tadi, maka pakaian yang kita pakai itu ada kekuatan. Kekuatan dan juga penahan daripada kita melakukan kemungkaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh. Kalau kita pakai jubah, takkan nak masuk panggung wayang. Kalau kita pakai jubah, takkan nak masuk karaoke. Ini kekuatan yang ada pada jubah. Hatta atas kepala ni ada kepiah pun tak masuk. Nak masuk juga kena buang. Maknanya selagi mana sunnah ni ada pada kita, di situ kita ada kekuatan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rida ialah pakaian yang dipakai bahagian atas. Qala wal azamatu izari, dan azamah itu ialah kainku. Kain ialah pakaian yang dipakai di bahagian bawah. Rida yang dipakai di bahagian atas, kain yang dipakai di bahagian bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rida ni sama ada diletak belah kanan. Tak belah kanan ni ialah kerana hati kita di sebelah kanan. Jadi bila kita letak rida macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi dia jadi penahan cover kepada
hati yang ada di sebelah kiri. Ni kalau kita pakai belah kiri, jadi sebelah hati kita sebelah kiri. Kalau kita pakai di sebelah kanan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini ialah pakaian rida diletak sebelah kanan, itu sebagai lambang kecintaan kita kepada ahlu baiti Rasulullah. Sebab ahlu bait Nabi itu memakai rida sebelah kanan. Berpandukan sebuah hadis Nabi SAW, Nabi sebut, alimu auladakum ala thalasi khisal. Alimu auladakum ala thalasi khisal: hubbi nabiyikum wa ali baitihi wa tilawatil Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, ajaklah anak kamu 3 perkara. Yang pertama, mengasihi nabimu. Yang kedua, mengasihi keluarga nabimu. Dan yang 3, mengasihi membaca Al-Quran. Nabi suruh ajak anak kita 3 perkara: cinta pada Rasulullah, cinta kepada ahli keluarga Rasulullah. Jadi kalau kita pakai lidah belah kanan sebagai suatu petunjuk dan petanda kecintaan kita kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah ni juga boleh pakai, kita boleh letak ataupun macam tu kita boleh selepang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu kepel bagaian kita meletakkan lidah pada kita. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di sini sebutan yang Allah sebut al-kibriya'u ridai. Kibriya ialah sifat kesombongan. Wal azamatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebesaran itu ialah kainku. Baik. Tani lagi sekali, hadis ini jadi hadis yang disebut dengan hadis mutasyabihat, iaitu penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Jadi kalau pakai rida, kalau pakai kain, berarti Allah itu bertubuh, Tuhan itu berjasad, Tuhan itu berjisim. Baik. Di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama khalaf tidak menggunakan makna asal. Bila kita al-kibriya ridai, terjemah dia macam tu, tapi mereka tak pakai makna rida tu rida. Sekalipun makna rida tu ialah rida. Dan wal azamatu izari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat kebesaran itu ialah kainku. Jadi ulama khalaf tidak menggunakan izar itu dengan makna kain. Mereka langsung mentakwilkan. Sebab untuk menyelamatkan umat daripada tanggapan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluknya. Tuhan tak serupa dengan makhluk dia. Baik. Jadi al-kibriya uridai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-kibriya uridai, pakaian, bila sebut al-kibriya uridai, kesombongan itu ialah ridai. Jadi rida itu tidak diletakkan dengan makna asal, iaitu kain ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal azamatu izari pun sama juga. Azamah itu ialah kainku. Jadi tak digunakan dengan makna kain yang kita pakai ni. Jadi ridai, izari itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditakwilkan dengan sifatku. Al-kibriya'u ridai, sifatku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal azamatu izari, azamah itu ialah sifatku juga. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka siapa yang menanggalkan satu daripada keduanya, sama ada menanggalkan ridaku ataupun menanggalkan kainku, aku humbankan dia ke dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam hadis ni dia tak pakai makna zahir.
Kalau Tuhan tu ada rida, kalau Allah itu ada kain. Jadi kalau siapa pi tanggal pakaian Tuhan, jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan dia ke dalam neraka. Dia tak pakai makna macam tu. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna daripada hadis ni, yang Tuhan akan ambil humban seseorang neraka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau orang tadi mengambil sifat Allah dijadikan sifat dia. Itu makna dia. Sifat Tuhan ialah Al-Kibriya. Kibriya ni sifat kesombongan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Contoh macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat kesombongan ataupun sombong ni kita sebut dengan sifat kebesaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, cuba tengok raja-raja. Raja ni dia ada kebesaran dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh orang Melayu. Orang Melayu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memulia dan membesarkan raja dengan menggunakan kalimat yang sesuai dengan raja. Contoh, raja tak kata mati, kita kata mangkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidur, kita tak kata raja tidur, kata raja beradu. Mandi, kita tak kata mandi, kita kata bersiram. Kan? Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Melayu ni telah menggunakan bahasa yang sesuai untuk menggambarkan kebesaran raja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana juga raja ni diletakkan dengan unsur membesarkan dia. Dengan orang Melayu ni dia ada merapak sembah dengan raja. Merafak sembah. Jadi sebenarnya kita kata merapak sembah. Sebenarnya dia merafak sembah. Rafak ni mana angkat, mengangkat, merafak sembah, mengangkat sembah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika seseorang tu merapak sembah, dia kata, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Pasal apa orang Melayu menggunakan kalimat-kalimat yang macam tu? Adakah kalimat-kalimat yang dibuat macam tu ni ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad semata-mata ataupun saja-saja diletak ataupun macam mana? Tuan-tuan, sebenarnya yang meletakkan semua ini ialah ulama yang mengambil kepahaman daripada yang Nabi sebut as-sultan zilalullahi fil ardi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut sultan ataupun raja ialah bayangan Allah di muka bumi. Sebab sultan ni, raja ni, dia ialah khalifah Allah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat di muka bumi itu khalifah. Raja mentadbir bumi. Jadi raja ialah khalifah Allah. Maka sebab itu dalam undang-undang tubuh negara kita, raja jaga agama. Cuma bila mana orang putih main ataupun ada campur aduk dengan kepahaman sekular masalah Sayyidina Muhammad, segi praktikalnya mungkin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidak 100% seperti mana yang dikendaki dalam makna Allahumma salli ala Sayyidina
Muhammad raja jaga agama. Tapi di Malaysia ni, di tanah air kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, kita sangat perlu kepada institusi raja ni. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang bukan Islam yang nak menghakis institusi raja ni. Maka cara-cara yang dibuat ialah dengan merosakkan wibawa raja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan dirosakkan institusi raja, dipelekehkan raja, dibuh dalam Facebook raja ni sekian-sekian untuk menjatuhkan wibawa raja. Raja ni penting. Penting tu macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selagi mana kekal institusi raja ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka tak mudah orang yang bukan Islam nak mengambil alih tampuk pimpinan negara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pentingnya raja ni sebab dia tentang agama tu. Walaupun raja ni, tuan-tuan, hari dulu raja baca khutbah dulu raja jadi imam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, di antara raja-raja Kedah dulu, di antaranya ialah Sultan Mat Jiwa. Sultan Mat Jiwa ni di antara raja-raja Kedah yang statusnya ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam raja-raja Melayu, Sultan Abdul Samad Bukit Jugra sebagai contoh. Ni raja yang baca khutbah, raja yang ada karamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karamah ni kita tak tahu macam mana. Karamah tu dikatakan kebesaran. Kita kata raja yang kalau buat main daulat. Daulat tu lah dikatakan kebesaran. Raja, tuan-tuan, kalau tak ada kebesaran, dia macam kita ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Nabi sebut, Tuhan kata al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, itulah disebut pakaian raja. Raja, tuan-tuan, subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Contoh kita kata macam tiupan nafiri sebagai contoh. No? Kita kata ada apa pada meniup nafiri tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun kita kata apa ada pada kuning raja tu? Saya tanya kepada orang Arab. Orang Arab dulu ni mereka ada pakaian warna-warna lah, macam orang Melayu, raja-raja mereka. Kata orang Arab ni tak ada pun. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Saya ni siapa yang meletakkan pakaian kuning kepada raja tu? Ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pakaian kuning raja ni, kalau kita masuk majlis raja, pada hari nak terima pingat sebagai contoh, tak boleh pakai kuning. Kuning tak ada dalam majlis. Kita tak majlis raja, tak apalah kuning. Majlis raja tak boleh kuning. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu ialah pakaian dia. Pakaian dia, kita tak boleh pakai. Seperti mana kebesaran Allah, kita tak boleh duduk di kita. Sifat Allah tak boleh kita pakai. Maka pakaian raja pun tak boleh kita pakai di majlis raja. Baju hitam lah. Tengok masalah Sayyidina Muhammad, sapu tangan kuning, tak boleh. Sebab tu raja punya. Tu yang Nabi sebut as-sultan zilalullahi fil ardi. Raja ialah bayangan Tuhan di muka bumi. Kalau hang nak kenal raja, kalau hang nak kenal Tuhan, hang kenal raja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kuning ni ambil mana? Kuning diambil daripada apa? Faqi'ul launuha tasurun nazirin. Apa yang Quran tu bunyi Ustaz? Ayat tu bunyi macam mana? Baqaratun safra faqi'ul launuha tasurun nazirin. Kita ambil dari situ. Bani Israel ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lepas nak sembelih lembu, lepas tanya Nabi Allah Musa, lembu macam mana? Kalau lepas semata-mata ikut yang Tuhan perintah, lepas tak tanya lembu macam mana, lepas dah boleh sembelih bila-bila masa.
Tapi oleh kerana lepas tanya lembu macam mana, akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah safra, iaitu lembu yang kulitnya kuning. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, faqi'ul launuha, yang cemerlang, yang gemilang warna dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya yang betul-betul kuning keemasan. Susah cari ya. Kalau kuning biasa-biasa tu boleh dapat, tapi kuning yang faqi'ul launuha tasurun nazirin, orang tengok kan rasa seronok. Daripada situlah maka dia ambil jadi pakaian raja. Sebab kuning adalah pakaian kebesaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam itu sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka raja ni dia mesti ada kebesaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang nak jumpa raja, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, saya sebelum hari itu orang bagi bintang hari itu, saya pun tak reti ingat sembah. Bukan sembah macam tu. Sembah macam ni macam Hindu sembah lah kot. Tapi dia ada cara sembah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara sembah raja tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nak tahu raja besar tak besar, cuba try tengok. Saya sekali tu nak cerita pengalaman. Sekali tu orang panggil saya, pihak Balai Agama minta saya bercakap dalam satu majlis raja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, majlis ceramah Isra' Mi'raj kalau tak salah ingat. Iaitu masjid di belah Yan. Saya ni bukan dia reti ceramah, tapi oleh kerana orang suruh saya buat, kata ya lah, insya-Allah lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka orang pun datang, ustaz nak ceramah raja ni, ustaz kena macam ni. Yang pertama baju Melayu, yang kedua kena ada samping, lepas tu kena ada songkok, lepas tu kena ada kasut. Semua tu saya pergi beli. Kena pergi beli, pasal tak ada. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, bila turun kereta pakai macam tu, sebab betih jugalah, sebab tak biasa pakai. Lepas tu pakai. Bila nak ceramah, mereka beritahu ustaz, nak ceramah lagi, Tuanku Sultan akan duduk belah ni. Ustaz ceramah menghadap audien. Saya kata alhamdulillah, mujuk raja duduk depan. Saya kata kalau duduk depan, saya nak ceramah apa? Saya takut mati point, hilang raja ni. Tuan-tuan, orang yang tak pernah jumpa raja, Allahumma salli ala sayyidina, tak pernah duduk dia malih raja, tak faham duduk malih raja dia lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No, raja ni besar pada menteri ni. Jadi orang hambak dengan saya, ustaz, raja ni kena sembah ustaz. Tak apa, saya faham, saya kata. Tapi kalau ustaz tak mau sembah pun tak apa, ustaz bawa kitab. Ustaz bawa kitab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ustaz hangguk je macam tu. Saya kata, saya tak mau sembah, saya bawa kitab lah. Saya ingat kitab saya bawa tu bukan kitab nak baca, kitab sebab tak mau sembah ya. Saya bawa kitab Hikam Ibnu Athaillah. Jadi bila naik bawa kitab tu, masalah saya contoh macam nak buka kitab tu lah ceramah dah. Bawa kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya pun naik atas pentas di raja tu. Salah sinak saya pun hangguk. Tuanku hangguk juga rupanya. Rupanya lepas suruh saya hangguk tu sebab lepas tahu, tuanku tahu ada orang yang tak mau sembah barangkali, jadi dia boleh buat kitab hangguk saja. Nanti kalau tanya balik agama lah, Allah Sayyidina Muhammad, ceramahlah saya ni Isra' Mi'raj, sejam lebih kurang juga. Saya tak beralih langsung dekat Tuanku Sultan ni, Tuanku Sultan Halim dulu almarhum, tak beralih langsung. Saya ceramah. Bila tak tengok dia tu, bolehlah ceramah sikit, boleh melawak sikit apa semua tu. Tengah-tengah ceramah tu, entah macam mana saya pergi terberalih kat dia.
Bila dia balik kat dia, rupa-rupanya Sultan Kedah dulu ni, subhanallah, orang yang sangat meraih dan membesarkan ilmu. Kerusi dan menghadap belah depan, tapi dia beralih macam tu. Hebat. Dia beralih kat saya ceramah tu. Yang turut beralih tu Permaisuri Raja pun sama juga. Jadi maknanya itu akhlak orang yang menghormati majlis ilmu. Dia kena menghadap Tok Guru. Tuan-tuan jangan menghadap pula tu. Tok Guru tak ada kotor, Tok Guru ni. Dia raja, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, dia beralih macam tu. Saya kata hebat macam. Bila tengok terbalik-balik, tengok dia kali siap seminit dua tu sesuatu hilang poin. Tu kata daulat raja ni. Lepas tu kira ceramah saya di hujung-hujung lah, nak habis lah. Mujak di hujung-hujung. Habis ceramah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun langsung masalah saya pegang kitab. Nak turun, terlupa nak hangguk. Kali-kali hangguk tu, kali-kali sultan tu, saya angkat kitab macam tu. Hak tu nak abang kata gerun tu. Hangguk pun tak ada, pakai hak ni. Saya tengok satu sultan Raja Kedah waktu tu dia gelap. Dia senyum, dia kata hak ni memang mati point ni. Dia ni ustaz ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu raja. Raja ni dia bukan raja manusia semata-mata. Bila manusia ni kita raja ni dia jadi raja kepada manusia, dia jadi raja kepada jin juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh kita kata, raja ni pada hari nak pertabalan, dia kena pergi ambil ayak tangtu lah, berapa 7 sungai lah, apalah, salah sinamat. Orang kata khurafat dak, itu memang upacara dia dengan makhluk-makhluk di alam sana. Dia kena turun di sungai sekian-sekian, ada upacara begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu benar kebesaran raja. Raja ni ada kebesaran dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kebesaran ni, tuan-tuan, bila tengok kebesaran raja ni, itulah yang Tuhan nak abang kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia ni raja. Tuhan adalah raja segala raja. Tuhan itu ialah Malikul Mulk, raja segala raja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau raja di bumi ni, semua akan mati. Tapi raja segala raja, dia tidak akan mati. Sifat raja segala raja ialah Al-Hayyul Qayyum. Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha bekerja. Kalau raja yang bukan raja segala raja, semua dia akan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Tuhan tanya pada hari Tuhan membangkitkan kita pada hari kiamat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila habis manusia mati semua dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada siapa yang hidup lagi. Hatta Jibril pun mati, hatta Israel hak jabut nyawa pun mati. Ketika Tuhan seorang-seorang dia sahaja yang ada dan hidup, ketika itu Tuhan tanya, limanil mulkul yaum, siapa raja hari ini? Hari itu dia nak balas tu. Bila nak balas dia tanya, siapa raja hari ini? Tuan-tuan, dia pasal apa? Sebab dia raja segala raja. Raja yang ada sebelum daripada bangkit kiamat, semua mati habis dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia panggil sifat kebesaran dia. Baik. Maknanya sifat kebesaran Tuhan ni tak boleh kita ambil pakai. Makna kita tak boleh bersifat dengan sifat kebesaran. Haram bersifat dengan sifat kebesaran. Siapa yang memakai ataupun bersifat dengan sifat kebesaran, dia, Tuhan kata, qazaftuhu finnar, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Berarti dia tidak akan masuk syurga. Dalam hadis Nabi kata,
Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nabi kata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, tidak akan masuk syurga siapa yang ada dalam hatinya sebesar zarrah dari takabbur. Maknanya sifat kebesaran sebesar zarrah pun dalam hati ada, syurga tak masuklah. Tu qazaftuhu finnar, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Sebab itu sifat ahli syurga ialah la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Orang yang tidak mengendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak mau kerosakan di atas muka bumi. Jadi siapa yang dia suka low profile, siapa yang suka merendah diri, itulah sifat orang yang akan masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita ni kena ajak diri kita, kena merendah diri. Jangan kita bagi diri kita tu meninggi diri. Sebab tu Tuhan dah berjanji melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, man takabbara wada'ahu Allah, man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang merendah diri, Allah akan angkat dia. Siapa meninggi diri, Allah akan berjatuh dia. Baik. Jadi kalau dunia pun Tuhan dah berjatuh, maka akhirat dia akan dijatuhkan ke dalam neraka Allah. Orang yang nak menyeberang siratul mustaqim tu, siratul mustaqim tu dia menaik 3,000 menaik 1,000 tahun, mendatar 1,000 tahun, menurun 1,000 tahun. 3,000 tahun semua kita menyeberang siratul mustaqim. Bukan sah. Ada orang 3,000, ada orang yang menyeberang 1,000 tahun lah tak jatuh. Masuk hari 1,001 jatuh. Ada orang yang 2,000 tahun dah menyeberang tak jatuh-jatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gelap gelamat, kiri kanan ada pencakok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halus, lincin lagi, dah 2,000 tahun dah duduk jalan tak jatuh-jatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk hari 2060 misalnya jatuh. Tuan-tuan, orang yang jatuh pada hari-hari pertama, pijak jatuh, pijak jatuh dah, ialah orang yang dalam hati ada takabbur, besar diri. Tak lama hal lain tu tuan-tuan, sebab ada salah lain. Ni kalau takabbur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pijak dah jatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, ni bukan makna pakaian sungguh, ni makna sifat Allah. Kibriya sifat Allah, azamah sifat Allah. Jangan duk bersifat dengan sifat Allah. Kita ni makhluk, kita ni manusia, kita ni hamba, kita kena bersifat seperti sifat kita, rendah diri, tak rasa diri tu mulia, rasa diri amal tak banyak. Semua kena rasa rendah-rendah, hak belah rendah ni. Kalau kita rasa hak, kita ambil hak sifat Tuhan, kita buh di kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itulah permulaan kecelakaan seseorang hamba. Taib. Qala faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar, aku akan campakkan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأتوب إليك.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.